Okey, baik. Bismillah, walhamdulillah. InsyaAllah kita sambung bagaimana akidah-akidah kebatinan bila dia nak masuk dalam dunia akidah tauhid, mereka terpaksa kena bina satu lagi akidah baru yang nampak seakan akidah dalam agama yang dia nak masuk. Contoh sini kita letak agama Kristian. Okey. Dalam akidah tauhid ni, pasal kejadian alam, berkenaan kejadian alam ni clear cut. Allah sebut dalam Al-Quran, seperti mana dalam Bible pun menerangkan bahawa Allah cipta ni seperti mana yang kita faham. Okey? Jadi dalam nak memahami bahawa bila dia konteks adanya satu Tuhan yang memiliki kepribadian, yang mencipta langit dan bumi dan sebagainya, maka dia akan memahami bahawa Tuhan ini berada di luar daripada penciptaan ini. Itu juga dalam difahami dalam akidah-akidah agama tauhid yang lain. Jadi mereka akan menyembah Tuhan yang tidak berada di dalam alam ini. Okey? Di sini dia akan perbezaan ya. Dia panggil antara akidah dia panggil dualism dengan non ini merupakan trust kalau isu bahasa teologi, isu-isu akidah melibatkan akidah bukan Islam dan sebagainya, ini antara benda yang maklum dalam dunia teologi. Dualism dimaksudkan bahawa seolah kita faham bahawa Tuhan ini tidak berada dalam alam ini. Tuhan ini dia adalah di luar daripada ciptaan dia. Seperti mana akidah Islam, seperti mana dalam Yahudi dan sebagainya, mereka juga memahami konteks dualism. Dan satu lagi akidah non-dualism, yakni mengatakan bahawa kita ni bukan dua. Kita ni bersama. Satu hakikatnya, wahdah. Kan? Jadi wahdah ni, kesatuan ini merupakan teras bagi akidah ni. Daripada monism tadi, yang mengatakan satu semua ini adalah bersumber daripada satu titik yang sama, dan daripada satu itu berpecah bersama dengan alam ini. Maka kita ni hakikatnya bersama dengan Tuhan. Ini akidah ni, dualism ni. Jadi, clash yang sangat besar lah antara dualism dengan non-dualism ni. Kita kena faham sini. Dan non-dualism ni akidah-akidah kebatinan. Dan mereka faham bahawa Tuhan ni berada dalam alam ni. Yang tu yang ada kata Tuhan ribut, Tuhan angin dan sebagainya. Sebab mereka percaya bahawa Tuhan ini berada dalam alam. Maka dualism ni mereka tidak menyembah Tuhan dalam konteks dalam dunia ini. Okey? Baik. Jadi, untuk fahaman non-dualism ni, fahaman kebatinan ni, dia nak masuk kepada agama Kristian, Yahudi, Islam ni, dia terpaksa kena bina lagi satu konsep, satu akidah lagi yang baru untuk nak menerangkan bagaimana alam ini tercipta. Yang ni kita akan masuk tentang hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan sebagainya. Konsep dia hampir sama, pattern sama. Sebab kenapa kena ada Nur Muhammad? Kenapa kena ada Kabbalah dalam Yahudi? Kenapa kena ada Gnosticism ataupun Middle Platonism di dalam Kristian? Sebab dia nak membawa penerangan tentang bagaimana alam ini tercipta. Sebab kalau ikut dalam dalil, dalam Bible, dalil dalam Al-Quran, tidak akan menyokong fahaman ni. Clear cut? Memang akan tertolak secara jelas. Okey? Tak akan faham mengatakan bahawa Tuhan ini terzahir dalam alam dia sebagainya. Jadi, nak bawa fahaman non-dualism ini, mereka membinakan prinsip trust asas. Kalau dalam Kristian dia panggil Gnosticism. Dalam Yahudi wujudnya konsep Kabbalah ataupun Sefirot. Dalam Islam wujudnya kumpulan seperti mana? Sebut kan? Tapi apa? Ataupun hakikat. Okey. Apa persamaan dia? Gnosticism, dia nak terangkan bagaimana alam ini tercipta. Maka dia kena bawa satu konsep bahawa hakikatnya dunia ini berasal daripada benda yang orang tak boleh nampak tadi, yang monad tadi,
yang mengatakan ini adalah orang kata hakikat kepada kejadian, sumber segala kehidupan, sumber segala roh. Maka daripada monad ini dia panggil emanasi, dia melimpahkan diri dia menjadi Aeon. Okey. Aeon ini adalah Tuhan yang cuba nak menzahirkan diri dia supaya dikenali oleh manusia. Jadilah sebagai Father. Okey, konsep ni. Dan daripada sinilah Nabi Isa ataupun Jesus yang lahir daripada konsep Logos itu, sehingga boleh mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Hakikat Nabi Isa itu dengan monad semua itu adalah satu. Okey. Manakala dalam Kabalah Yahudi pun sama. Kalau ikut dalam konteks Yahudi, kalau diikut dalam kitab Taurat, mereka cerita biasa Allah yang menciptakan alam ini dalam masa 6 hari. Itu yang sebut dalam Bible. Jadi bila mereka dah faham bahawa Allah ciptakan, konsep dalam Yahudi sebenarnya adalah dualism. Kumpulan kebatinan nak masuk dalam agama Yahudi, nak cerita tentang semua ini adalah manifestasi Tuhan. Hakikatnya semua ini adalah Tuhan. Dia tak boleh nak guna foundation agama Yahudi ni. Dia terpaksa membawa akar baru, iaitu dikenali sebagai Kabalah. Yang mana biasa kalau geng teori konspirasi duk guna kan, tentang Kabalah dan sebagainya. Sebab Kabalah ni dia mengamal sihir. Macam kita bincang tadi, ada sihir. Dalam dunia ni pun ada sihir, dalam orang mengamalkan benda ni pun mengamalkan sihir. Dalam tradisi orang Melayu dulu pun ada sihir. Sebab itulah ajaran kebatinan. Asal dulu memang ada. Okey. Wujudnya konsep Sefirah 10 makam tu. Kalau sahabat-sahabat tengok kan, dia akan bentuk macam ni. Okey. Ni makam-makam martabat kewujudan alam. Dalam bermula daripada dia panggil Ain Sof. Ainun Sofi. Okey. Ain Sof ni tidak boleh dibayangkan. Ni. Ataupun Brahman tadi. Dia tak dapat dibayangkan, dia tak boleh dikenali. Maka daripada Ain Sof ini dia telah orang kata menzahirkan diri dia, telah membentukkan diri supaya manusia kenal, maka dia turun kepada martabat alam kewujudan sehingga manusia boleh kenal dia sebagai Jehovah. Okey. Ya, Jehovah tu guna orang Kristian tu guna ni. Inilah Jehovah. Untuk dikenal lagi makam Jehovah ini, dia terpaksa dan konteks mereka nak paksa untuk Ain Sof ni dia kena turun dan merendahkan diri dia untuk memahami bahawa dia itu adalah Tuhan yang mencipta alam. Jadi dikata yang orang-orang dualism ni, orang Islam dan sebagainya, dia adalah makam dia tu adalah makam sini je. Dia tak pergi ke dah hakikat belakang ni. Itu yang dia tambah konsep tu. Dia nak kata bahawa alam ini adalah manifestasi Tuhan. Hakikat alam ini adalah Tuhan. Bersama dengan manusia itu adalah Tuhan. Dia nak pergi ke konsep ni, dia kena bawa akidah ni. Kabalah. Kristian pun sama. Sama juga dalam dunia Islam. Untuk nak cerita bahawa Nabi Muhammad tu sebagai hakikat Tuhan sebagainya, hakikat kejadian Muhammad awal, Muhammad akhir dan sebagainya, yang sering kali dipropagandakan oleh golongan-golongan batiniah ini, untuk mereka nak bawa akidah tu, dia tak boleh guna Al-Quran hadis yang sedia ada ni. Nak guna memang clash ya, tak dapat. Nak tak nak dia kena buat satu sandaran akidah baru untuk menerangkan bagaimana hakikat manusia ini diciptakan, bagaimana hakikat kejadian alam ini diciptakan. Bagi akidah Nabi Muhammad, apa akidah dia? Siapa yang tahu? Saya rasa ramai tahu ni. Apa tujuan Nur Muhammad tu? Kenapa alam ni diciptakan? Kan ada jadi perbahasan kan? Kenapa alam ni diciptakan? Untuk Nabi Muhammad kan? Kerana nak ni daripada Nur Muhammad. Nak ceritakan alam ni disediakan untuk Nur Muhammad. Itu antara bila mereka bawa penerangan ni. Okey, sebab dia nak pergi kepada dah hakikat kita semua ni ada Nur Muhammad dalam diri kita. Dia nak pergi pada monism ni. Jadi dia nak bawa akidah ni, dia kena cipta satu orang kata penyambung di antara akidah yang sedia ada ini dengan mengatakan bahawa nak pergi kepada akidah manusia ini hakikatnya berasal daripada sumber daripada yang sama. Satu Tuhan tu. Ataupun kepada monism ni. Brahman ke apa semua sahabat boleh namakan lah. Jadi dalam Nur Muhammad ni pula, pengasas dia siapa?
Al-Hallaj. Kan? Ramai kenal kan? Masuk Al-Hallaj yang sebut Anal Haq. Mengatakan dia itu adalah maha benar, hakikat Tuhan. Okey, mengaku diri dia sebagai Tuhan. Okey, masuk Al-Hallaj ini, dalam buku ni saya terang panjang. Dia antara orang yang memang terkesan dengan akidah-akidah kebatinan. Masa itu belum ada lagi konsep akidah Nur Muhammad. Nur Muhammad ni baru lagi pada zaman masuk Al-Hallaj. Masuk Al-Hallaj, dalam rekod dia, dalam Diwan Al-Hallaj disebut, dia ni pergi belajar merata. Okey, pergi ke India, malah dia pergi ke India. Disebut dalam Dewan Al-Hallaj, kalau buka dalam Maktabah Syamilah, pada muka surat ke-10, disebutlah Dewan Al-Hallaj, kumpulan daripada kenyataan-kenyataan ucapan-ucapan Al-Hallaj. Salah satu ucapan dia mengatakan bahawa wa yaqulu Al-Hallaj fi rihlatu zahaba ila al-Hind. Mengatakan bahawa si Al-Hallaj ni pernah sekali dia pergi rihlah, pergi mengembara ke India. Untuk apa? Liyata'lamu sihr. Untuk mendalami sihir. Sihir di sini seperti disebut tadi, sihir di sini ditafsirkan oleh orientalis ya. Sebab orientalis ni minat sungguh dengan Al-Hallaj ni. Benda-benda macam ni dia minat pelik-pelik ni. Jadi bila dia tafsirkan sihir yang dimaksudkan sini adalah dia panggil white magic. Al-Hallaj mendalami amalan-amalan kebatinan di India. Dan antara disebut dalam Dewan Al-Hallaj juga, Al-Hallaj ni dia balik daripada India, dia memakai futa. Futa ni pemakaian para yogis, pengamal-pengamal yoga di India yang pakai macam cawat. Pernah tengok yang jenis tak pakai baju, yang pakai cawat saja tu, itu panggil futa. Itulah Al-Hallaj bawa balik lepas daripada pergi ke India. Dan memang dia mendalami ilmu kebatinan di India, dan malah dia juga melakukan meditate, pertapaan, meditasi selama 3 hari 3 malam. Siapa tu? Akidah mana yang melakukan meditasi sampai 3 hari 3 malam berjemur di tengah panas sebagainya? Sebab nak memahami kefanaan, bahawa hakikat semua ini adalah Tuhan, jelmaan Tuhan semua ni. Hakikat kita ni tak wujud, yang wujud hanya satu saja. Daripada mana? Daripada ni, hakikat daripada satu ini menzahirkan diri dia dalam bentuk kesatuan, wahdah. Hakikat kita semua adalah Tuhan. Itu yang dibawa oleh Al-Hallaj. Dan Al-Hallaj membawa 2 akidah penting, iaitu ittihad, paduan antara diri dia dengan Tuhan, antara diri manusia dengan Tuhan. Okey, ittihad yang mana kalau kita nak maksudkan, kalau dalam Hindu dia panggil avatar. Kita duk sebut avatar kan. Avatar ni adalah Tuhan yang menjelma masuk dalam diri manusia. Itu maksud avatar. Tapi dari sudut yang masuk Al-Hallaj bawa ni adalah konsep ni lah. Kalau dalam istilah Hindu dia panggil avatar. Okey. Jadi apabila dia dah terkesan dengan akidah kebatinan, dia mula establish satu konsep. Sebab dia nak terangkan bahawa semua ni adalah Tuhan. Dalam akidah Islam tak boleh. Jadi dia memperkenalkan hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad di dalam kitab dia At-Tawasih. Ni sumber utama bagaimana konsep Nur Muhammad ini tercipta. Okey, daripada masuk Al-Hallaj. Dan daripada sinilah idea yang telah dibina oleh Al-Hallaj mula disistematikkan oleh orang yang terkemudian. Seperti apa? Siapa? Al-Jili, Ibn Arabi, antara yang telah mensistematikkan apa yang telah dibawa oleh Al-Hallaj. Sehinggalah konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni belum wujud sini lagi. Okey, Al-Hallaj dia bukan pelopor untuk bawa konsep wahdatul wujud secara komprehensif. Dia hanya pemula kepada konsep ni. Konsep bahawa alam ini tercipta daripada Nur Muhammad. Okey, daripada Nur Muhammad ini berpecahnya, lahirnya turun kepada Muhammad awal. Muhammad awal ni Allah lah. Hu. Sebelum wujudnya Allah, dalam ada akidah ni, akidah Nur Muhammad ni, sebelum adanya Allah, sebelum tu adalah adanya Hu. Hu ni adalah Ein Sof. Hu ni juga, Ein Sof juga adalah monad. Yang mana Hu ini, tengoklah mana orang mengaji tentang konsep Hu ni dalam akidah ni, dia kata bahawa tidak boleh dikenali, tidak boleh digambarkan, tidak boleh diimagekan. Hanya ada sifat iradah semata-matanya. Iradah berkehendak. Kehendak apa? Kehendak dia nak mengenalkan diri dia kepada manusia
dengan dia menjatuhkan diri dia jadi Allah. Yang tu jadi zikir hu tu nak kembali kepada ni. Nak menyatu dengan monad, nak menyatu dengan Brahman, nak menyatukan dengan hu. Saya direct lah bagi ya. Memang ni jelas akidah dia. Kalau orang belajar perbandingan agama, belajar falsafah, akidah falsafah, kita akan tahu ini merupakan akar-akar yang telah ada dari diamalkan oleh masyarakat ni. Sebelum daripada wujudnya agama tauhid ni. Sebelumnya adanya agama tauhid berkembang kepada tamadun-tamadun lain. Sudah ada dah amalan-amalan ini diamalkan, dipercayai. Cuma amalan ini telah digabungkan dan telah dimasukkan dalam dunia Islam, masukkan dunia agama Yahudi Kristian sehingga haranya agama Kristian daripada sini. Kesan daripada fahaman ni lah. Dan apa kesan daripada akidah Nur Muhammad ni dalam dunia Islam? Wujud tak orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Wujud. Iaitu apa dia? Berelui. Okey, saya ambil. Berelevi yang diasaskan oleh Ahmad Reza Khan daripada India. Berelui teras dia ada akidah ni, hakikat Muhammadiyah. Kalau siapa pernah pergi Pakistan, saya dah beberapa kali pergi Pakistan sebab saya suka travel, backpacker kan. Dulu sebelum Covid ni memang heaven lah. Kan zaman sekarang ni bila sebut backpacker, sudah tak boleh nak travel sebab Covid dan sebagainya. Beberapa kali saya pergi Pakistan dulu, pengalaman lah pergi ke masjid orang Berelui dan sebagainya. Dia pakai serban hijau. Orang Berelui ni senonim dengan serban hijau. Kalau kita masuk masjid dia, penuh dengan hiasan di dinding dia ni. Tak biasa kan tempat kita kan. Lalu masuk dekat masjid Berelui, penuh dengan hiasan dinding ni. Kalau kita nak solat pun macam, cantik pula kita tengok gambar-gambar kat dinding dia tu. Itu antara pattern dia. Dan salah satu lagi antara simbol nak kenal Berelui sana adalah mereka letak simbol capal. Itulah antara kita nak kenal Berelui di Pakistan. Okey, dan Berelui ni memang mereka mempertuhankan Nabi Muhammad. Kan timbul polemik tentang kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Hu tu siapa? Bila ditakwilkan bagi kumpulan yang beriman akidah ni, mereka kata hu itu adalah Muhammad. Ni. Pergi kepada hu ni. Makam al-awwal ataupun al-makam mutlak sebelum wujudnya yang makam-makam bawah ni, Tuhan nak menzahirkan diri, hakikat yang awal itu adalah hu. Itu yang mereka bawa penerangan ni. Jadi boleh nampak bagaimana akidah ni cuba nak memasuki agama-agama tauhid daripada non-dualism ni, dia nak masuk kepada agama dualism yang mengatakan bahawa Tuhan tidak berada di alam ini. Mereka membawa konsep-konsep ni. Dan kalau dalam dunia Islam dia Islamisasi. Kalau dalam agama Yahudi di Yahudisasi. Agama Kristian di Kristianisasi. Okey, supaya diterima oleh masyarakat mereka. Sebab tu kalau tengok Kristian ni bergaduh sampai sekarang. Pelbagai aliran-aliran yang sama ada yang mengatakan Jesus itu Tuhan atau Jesus ni bukan Tuhan. Sampai sekarang wujud. Agama-agama baru muncul yang tidak menuhankan Jesus pun ada dalam aliran Kristian. Sebab apa? Sebab isu ni. Kesan-kesan daripada falsafah ni. Bahaya. Kalau biarkan benda ni berlaku, tu kesan dia. Boleh pergi kepada menuhankan kepada manusia. Seperti mana kita tengok berlaku dekat India sebagainya, mereka menuhankan manusia sebagainya. Tak pelik sebab itu akidah dia. Akar kepada fahaman-fahaman kebatinan. Okey? Clear yang ni? Baik, nanti ada soalan kita sambung nanti insya-Allah. Kita pergi kepada bab seterusnya adalah bagaimana fahaman kebatinan barat ini dia berkembang sehingga orang kita kenali sebagai New Age. Ni kita nak masuk ya. Sebab saya kena terangkan benda ni supaya nak bagi gambaran kepada sahabat-sahabat semua, akidah kebatinan ni dah lama dah menyerap masuk dalam dunia Islam. Kita dah berapa site dah. Dan masuk dalam aliran sufi batin ni lagi, nak kena defend yang ni lagi. Lepas tu masuk pula dalam dunia perniagaan. Masuk pula dalam dunia bisnes. Nak kena hadap lagi kumpulan yang ni. Dah berapa juring dah kita nak kena hadap. Takkanlah kita nak biarkan benda ni lolos seperti mana orang terdahulu tak dapat tangani dengan baik. Kalau kita biarkan yang lagi, yang New Age ini berkembang dalam dunia perniagaan, kiri kanan makan. Okey? Jadi kita masuk kepada bagaimana orang barat memahami akidah-akidah kebatinan sehingga kita nak kenal sebagai New Age.
New Age tu kebatinan lah. Okey. Bila saya sebut New Age tu jangan sahabat-sahabat rasa macam bahasa apa pula New Age ni. Apa yang baru, zaman baru bila ni kan? Okey, baik. Baik, apa dia itu New Age? Kenapa dikenali sebagai New Age Movement? Daripada amalan kebatinan, panggillah pokok kebatinan. Tak perlu nak New Age kan? Tapi apa disambut oleh New Age oleh dunia-dunia barat? Dunia barat panggil, labelkan mereka ni sebagai New Age. Sebab dalam amalan-amalan kebatinan ni, sahabat-sahabat dah nampak, dah tengok ni, mereka ada memahami salah satu fahaman ataupun akidah astrologi. Nujum, tilik bintang ni. Okey, dia suka dengan tentang perbintangan ini, bukan falak bukan astronomi, tak kaitan dengan astronomi, astrologi yang tilik bintang ni. Dalam ilmu tilik bintang mereka ada buat pengiraan dan benda ni juga diterima dalam sebahagian ilmu falak. Okey, tentang pengiraan zaman. Zaman ni contoh berdasarkan kepada buruj. Okey, seperti Aries kan. Kalau sahabat tengok dalam muka surat kedua, saya ada terangkan tentang antara buruj Aries. Okey. Aquarius. Okey, baik. Muka surat 2. Sebab kita nak faham istilah je untuk nak tahu kumpulan New Age ni kenapa dia di New Age kan. Okey. Baik, dalam ilmu astrologi, ilmu perbintangan, mereka memahami bahawa dunia ni akan berputar, okey, akan sampai satu zaman 2000 tahun akan beralih pandangan sisi terhadap buruj. Okey, daripada Aries, buruj Aries, okey, ataupun dalam dunia bahasa Arab dia panggil Hamal. Okey, kalau biasa baca falak dia daripada Hamal 2000 tahun dia akan berpindah kepada Pisces. Okey, lepas pada 2000 tahun akan pindah kepada Aquarius. Baik. Daripada Pisces ini, daripada zaman kosong sehingga ke tahun 2000 Masihi. Zaman kita lah, tahun 2000. Okey. Kita ni adalah pada zaman Pisces. Jadi pada zaman Pisces ini nak masuk ke zaman Aquarius, zaman perbintangan ni, falak ni, maka daripada tahun 2000 sampai tahun 4000. Ini adalah zaman Aquarius. Okey, yang ni daripada zaman 2000 nak masuk kepada tahun 2000. Okey, 2001. Polemik ataupun dari fenomenanya New Age adalah sekitar ni. Peralihan ni. Peralihan antara Pisces dengan Aquarius. Bila nak berlaku peralihan ni, wujud kumpulan-kumpulan kebatinan di barat ni, dia tengah nak perjuangkan supaya nak sebarkan ajaran kebatinan dia ni kepada seluruh dunia. Dia nak propagate seluruh dunia supaya jadi ajaran arus perdana. Maka dari sinilah wujud satu fenomena dia menggelarkan era baru yang masuk pada zaman Aquarius tahun 2001 ini adalah zaman New Age yang akan menguasai, yang akan menjadi aliran arus perdana di dunia ni. Itulah kenapa istilah New Age itu dipalikkan kepada puak-puak ni. Sama je. Amal-amal kebatinan ni lah. Tetapi dinamakan, dipukalkan sebagai New Age sebab mereka menjadikan fenomena pada peralihan ni. Okey? Dan itulah kenapa New Age itu disandarkan kepada kumpulan-kumpulan kebatinan ni. Okey. Baik. Bagi gerakan barat, dia bermula pada gerakan spiritualism. Kalau sahabat buka dalam bab ketiga, muka surat 62 ni. Okey. Gelombang aliran kebatinan barat. Kita dah tengok aliran kebatinan orang Melayu ni dah ada dah. Barat pun ada. Jadi bermula daripada spiritualism inilah. Okey, dia membuka jalan kepada bagaimana benda itu difenomenakan. Tersebar termasuklah ke dalam dunia Islam nanti. Okey, kita tunjuk satu-satu nanti insya-Allah. Baik.
Okey, gerakan spiritualism. Apa dia spiritualism ni? Yang diasaskan oleh seorang tokoh Kristian bernama Emanuel Swedenborg. Nak sebut macam mana? Emanuel Swedenborg. Dia ni orang Kristian, tokoh Kristian lah. Okey, dan dia membuat satu gereja aliran dia sendiri. Apa yang dimaksudkan spiritual? Dia ni adalah orang yang Kristian yang mengamalkan amalan menurun. Dia berjumpa dengan so-called sebagai malaikat lah. Jumpa dengan malaikat, malaikat ni bimbing dia. Seperti dia cerita tadi. Pattern yang kata malaikat bimbing dia sebagainya. Lalu dia membuat satu kaedah penafsiran batini. Pernah dengar kan? Tafsiran batin terhadap teks zahir. Ni golongan batin yang suka ni. Seperti ayat Quran kan. Mereka akan twist macam mana tafsir isyari ataupun tafsir batiniah, tafsir batini kepada teks Al-Quran. Sama juga berlaku dalam dunia Kristian. Adanya kawan ni, Emanuel Swedenborg ni, dia mentafsirkan ayat-ayat Bible dengan tafsiran batin. Dia dah membawa gerakan spiritualism ni. Dia berinteraksi dengan malaikat, dia berinteraksi dengan jin dan sebagainya, dan bercerita tentang alam-alam gaib. Dan berlaku fenomena daripada gerakan spiritualism ini sehingga dia disambut oleh gerakan-gerakan kebatinan yang lain. Antaranya, kita tengok, selepas pada gerakan spiritualism ini, di barat selain Emanuel Swedenborg, wujud gerakan dipanggil mesmer. Yang ni penting Mesmerism. Ni ada kaitan dengan NLP. Ni saya kena bagi detail sikit sebab ramai yang PM saya, kenapa libatkan NLP dalam buku ni? Nanti kita terangkan. Saya kira ni platform pertama saya nak terang jawab tentang apa masalah pada NLP tu. Okey, baik. Tokoh ni penting. Dia menjadi satu kayu ukur ataupun satu rujukan utama bagi terbentuknya konsep NLP tu, Neuro Linguistic Programming. NLP yang biasa digunakan dalam program-program motivasi dan sebagainya. Okey. Si mesmerism ni apa dia? Gerakan ini diasaskan seolah oleh seorang lelaki, seorang doktor, Franz Mesmer. Okey, dia daripada Jerman. Siapa dia ni? Dia doktor, tetapi dia merawat orang dengan cara hipnosis, pukau. Mesmer. Pernah kita guna bahasa Inggeris? Mesmerizing, kan? Sungguh terpukau, sungguh terpesona. Istilah pukau tu adalah disandarkan kepada nama dia, Mesmer. Nama dia. Jadi Franz Mesmer ni, dia nak rawat orang yang sakit datang jumpa dia, dia akan pegang tangan dan sebagainya, dan dia akan berkomunikasi. Dan dia suruh kawan ni pejam mata. Okey, pejam mata, dia akan bercakap. Okey, dia akan bercakap, dia akan guna macam, pernah tengok orang hipnosis? Kan? Program hipnosis ni, dia suruh kita pejam mata, lepas tu dia akan bagi ayat-ayat sebagainya, suruh ikut apa yang dia sebut. Lalu dia akan hypnotize, dia akan petik jari, menyebabkan orang tu trance, tak sedarkan diri sebagainya. Konsep sama juga. Franz Mesmer ni, dialah pemula yang mensistematikkan untuk nak merawat orang dengan menggunakan kaedah pukau. Dan memang boleh berlaku. Dan adakah dia pemula konsep ni? Dekat India, dekat China tak ada ke? Ada. Kalau dekat pergi ke China, dia panggil pernah dengar Qigong? Pernah dengar? Yang jenis senaman slow-slow. Dia bukan Tai Chi Tai Chi lain, dia Qigong. Qigong adalah form of meditasi, meditate. Yang mana dia akan cuba meditate, dia akan fahami bahawa dalam diri dia ni adanya roh ni, Atman, sekadar untuk guna nama, adanya Qi, tenaga, roh yang dalam diri ni perlu disalurkan dalam badan ni. Dan daripada saluran badan inilah dia akan boleh merawat bagaimana kita sakit, dan kita juga boleh merawat orang lain. Dan konsep yang ada dalam orang Cina gunakan adalah nama Qigong di dunia barat sebagai mesmerism. Dunia alam lain ada bomoh dan sebagainya, macam-macam cara bomoh ni, kan, juga telah dilakukan. Benda ni adalah universal. Tetapi di dunia barat dikenali sebagai mesmerism. Dia pemula memperkenalkan konsep ni. Okey. Bila dia perkenalkan istilah amalan dia ni, orang kata rawatan ini dipanggil sebagai animal
magnetism. Itu nama istilah dia. Hakikatnya pukau lah. Dia pukau dan rawatan pukau dia itulah boleh menyembuhkan orang. Okey. Dan fahaman ini mula disambut baik oleh gerakan-gerakan doktor di Jerman. Sehingga menjadi fenomena gerakan mesmerism ini dan dia menyumbang kepada kaedah yang dipraktiskan di dalam gerakan-gerakan New Age. Dia sebagai seorang salah satu ulama silam muktabar bagi gerakan New Age ni. Okey, untuk membawa konsep rawatan dalaman ni. Sebab dia percaya bahawa benda tu dalaman, kebatinan. Okay? Nak mengatakan bahawa dalam diri manusia ni boleh ada hubungan dengan magnetism dengan orang lain, magnet. Okey, saling berinteraksi antara satu sama lain kerana semua ni adalah wahdah, satu Tuhan, satu kesatuan alam ni. Okey? Baik. Daripada mesmer ini muncul lagi satu gerakan yang mana kita kenali sebagai transcendentalism. Transcendentalism. Yang mana dia diasaskan oleh Ralph Waldo Emerson. Siapa pernah baca buku Napoleon Hill? Ada sini pernah baca buku Napoleon Hill? Tak pernah? Bagus Harbatul Salam ni. Tak terlibat dengan syubhat-syubhat ni. Baik, Napoleon Hill dia terkesan dengan ni, Ralph Waldo Emerson. Sebab Ralph Waldo Emerson inilah yang membawa idea-idea tentang konsep kesatuan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan alam, seperti mana yang kita terangkan daripada peringkat awal tadi. Okey? Baik. Apa yang dibawa oleh Ralph Waldo Emerson ni adalah seperti fahaman tadi, okey, Ralph Waldo ni dia mengatakan bahawa alam ini bermula daripada oversoul. Apa dia oversoul bagi Ralph Waldo Emerson ni? Oversoul ni adalah who. Oversoul ni adalah monad. Oversoul ni adalah Brahman. Oversoul ni adalah the one. Yang mana dia mengatakan bahawa alam ini bermula daripada satu titik ni. Macam saya sebut tadi lah. Lain tempat, lain nama. Konsep sama. Boleh buat kajian tentang ni. Apa dia? Oversoul. Sama seperti konsep who, monad dan lain. Sebab inilah foundation akidah kebatinan. Dia nak bawa untuk ni, maka Ralph Waldo Emerson ni, daripada situlah dia menerangkan bahawa dunia ini terzahir, tercipta daripada satu Tuhan, satu sumber, satu tenaga sebagainya. Pelbagai istilah mereka gunakan. Okey, lepas daripada zaman Ralph Waldo Emerson, satu lagi kumpulan yang inilah dia mula orang kata melonjak besar naik adalah dia panggil New Thought. Okey, gerakan New Thought. Gerakan pemikiran baru. Kalau ada New Thought, masa akan adanya Ancient Thought lah, kan? Akan ada yang pemikiran kuno. Apa yang dimaksudkan pemikiran lama ni? Itulah fahaman Hindu, fahaman-fahaman kebatinan yang telah ada pada zaman-zaman dulu lagi. Yang itu dia kata itu zaman dulu. Sekarang kita nak buat era baru, yang inilah gerakan New Thought gerakan. Siapa dia pengasas dia? Adalah Phineas Quimby. Seperti mana kalau sahabat tengok dalam buku muka surat okey, 72. Okey, pada muka surat 72, inilah Phineas Quimby. Dia terkesan dengan mesmerism, terkesan dengan Frank Mesmer. Dan daripada Phineas Quimby ini, dia mula membawa suatu fenomena bagi gerakan-gerakan kebatinan untuk dijenamakan kembali, diberikan istilah baru, dihidupkan kembali apa yang amalan-amalan kebatinan barat. Okey, inilah Phineas Quimby yang bawa benda ni. Dan antara akidah dia, kalau kita tengok, mereka percaya bahawa Tuhan ini ada di mana-mana. Fahaman New Thought, gerakan yang dibawa oleh Phineas Quimby. Dan juga dia mengatakan bahawa antara trust dia adalah penyembuhan minda, mind healing. Seperti mana Frank Mesmer ni, hipnotis. Melalui hipnosis ni, pukau ni boleh menyembuhkan orang. Dari sini dia perkembangkan, dia bawa lagi fahaman, dia panggil menggunakan minda untuk menyembuhkan manusia. Okey? Jadi dia kata dengan mind healing ini, okey, dengan penyembuhan rohani, berdasarkan pandangan bahawa segala penyakit adalah berpunca dari masalah minda. Minda atau mind bagi fahaman Phineas Quimby ini, dia bermaksud kepada roh.
istilah berbeza. Ada panggil roh, ada panggil sebagai force. Kalau Star Wars panggil force kan. Juga dalam gerakan New Age juga memanggil roh sebagai force. Okey, setengah lain dia panggil energy. Kan? Pernah dulu kan ada seorang kakak kita ni, dia kata Tuhan ini berasal daripada getaran, vibration, energy. Sebab dari getaran itu menghasilkan tenaga. Okey? Pernah kan? Ni akidah ni. Yang kita bercakap ni. Itulah apa yang disebut oleh kakak kita tu. Boleh tahu siapa kakak kita? Dia maksudnya tahulah, takut saya sebut ni sahabat-sahabat siapa kakak kita tu. Fenomena sehingga mengatakan bahawa Tuhan itu berasal daripada getaran. Inilah akidah dia. Akidah kebatinan. New Age. Okay? Jadi, mereka juga percaya bahawa roh adalah keseluruhan dari alam yang nyata. Hakikat semua ni adalah roh yang abadi, yang hakikatnya semata-mata wujudnya. Okey, kalau dalam akidah kebatinan ni, gerakan batiniah ni, dia mengatakan semata-mata wujudnya hanyalah Allah. Bagi mereka, mereka mengatakan roh ataupun mind tadi. Dan mereka juga mengatakan hakikat dalam diri manusia adalah Tuhan dan manusia adalah makhluk rohani bagi fahaman New Thought. Dan mereka menyatakan segala penyakit berasal dari fikiran. Daripada apa orang fikir, apa dalam minda orang, dalam roh diri manusia itulah sumber kepada penyakit. Okey. Dan pemikiran yang benar dapat menyembuhkan. Bagaimana pemikiran yang benar? Pemikiran kebatinan. Yang mana kalau istilah kebatinan ni, dia akan ada satu istilah dia panggil ilmu mengenal diri. Okey, saya guna istilah tu. Sebab ini apa yang dia tak bawa, saya bukan nak sindir siapa-siapa ni. Ni memang ilmu kenal diri dalam ilmu kebatinan. Sebab dengan ilmu yang benar itulah mereka boleh sembuh, mereka boleh bergabung dengan Allah, bergabung dengan Tuhan. Saya bawa satu akidah dalam Hindu. Saya bawa fahaman dalam Hindu. Dalam Hindu, dia ada satu falsafah utama dalam yoga. Yoga, dalam mana-mana aliran Hindu, mereka akan praktis yoga. Tak ada Hindu yang tidak melakukan yoga. Kalau Hindu tak melakukan yoga, maka tidak Hindulah dia. Itu nak faham. Maksudnya yoga dengan Hindu ni sinonim. Sebab dia nak bergabung dengan Brahman tadi. Baik, daripada yoga ini, dia ada 3 aliran utama. Dia panggil karma yoga. Okey. Dan antara satu lagi dia panggil jnana. Jnana. Okey, baik. Jnana. Jnana ni maksud ilmu, knowledge. Kalau istilah lain kita terjemahkan sebagai gnosis. Ya, gnosticism dalam Kristian guna. Ilmu irfan. Yang jenis dia dari pengamatan itu dia dapat ilmu dan tiba-tiba. Istilah macam laduni lah. Lebih kurang macam tu. Tapi dia tak sampai makam laduni, dia lebih istilah lebih irfan. Yang maksudnya dari pengamatan dia dapat ilmu tu. Okey, ini yang dimasukkan jnana juga gnosis. Baik, kenapa ada dipanggil istilah jnana yoga dalam yoga? Falsafah utama dalam yoga ni sebab dia kata bagaimana dia nak memperkenalkan hakikat dalam diri ni, Atman ni, hakikatnya adalah Tuhan, yakni Brahman. Maka dalam mengenai falsafah dalam jnana ni, dia kena mempersoalkan, siapakah diriku? Hakikatnya aku ni siapa? Kenapa aku hidup ni? Dia kena menjawab soalan ni. Nak menjawab soalan ni, ketika dia lakukan yoga, duduk meditate, dia bersila ke, duduk macam mana ke, maka dia kena menjawab persoalan-persoalan ni untuk nak mengenal siapa diri dia. Okey, boleh Google boleh baca tentang jnana yoga ni. Dan bila seseorang tu telah melakukan jnana yoga, maka dia akan mengenal diri dia untuk dia mengenal bahawa hakikat dia itu adalah Brahman. Siapa yang kenal diri, maka dia akan kenal Tuhan dia. Ini dalam konsep jnana yoga. Saya tak sindir siapa-siapa. Ini yang dibawa oleh nak marah-marah jnana yoga ni. Okey. Sahabat-sahabat boleh teruskan untuk bacaan tentang jnana yoga ni. Saya tak boleh nak bagi terang secara A to Z. Benda ni perbahasan yang besar ni. Okey, untuk nak faham benda ni boleh buat research, further research lah. Okey, baik. Jadi sama juga dalam New Thought, gerakan yang kita bincangkan ni. Juga mereka kata nak menyembuhkan diri, nak orang kata nak diri ni lebih baik, ada improvement, kena ada ilmu yang benar. Ilmu apa? Ilmu ni lah. Ilmu kebatinan mengatakan diri dia adalah Tuhan. Okey, baik. Percaya kepada konsep ilham Tuhan, yakni gnosis.
ataupun irfan, ataupun jenana yoga tadi. Kerohanian tertinggi adalah saling mencintai tanpa syarat. Pernah dengar tak? Cinta tanpa batasan. Love without limit. Akidah mazhab cinta. Faham? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni dia bawa mazhab cinta. Kalau orang belajar dalam tasawuf apa semua dia tahu. Ar-Rumi ni aliran apa mana? Aliran langit ke aliran bumi, dia ada dua. Kalau Ibnu Arabi pula dia sebagai golongan yang membawa mazhab cinta. Bagi kumpulan-kumpulan kebatinan ni lah, kalau mereka sering bercakap tentang Ibnu Arabi. Sebab apa dia kena cinta semua ni tanpa limit? Cuba sahabat berterangkan. Kalau boleh faham dah kenapa kita ni kena sayang semua orang ni. Tak kira dia ni siapa, aliran mana, kumpulan mana, daripada negara mana, kita kena sayang tanpa batasan. Apa? Semua ni hakikat satu. Tu. Okey? Baik. Bahawa hakikat semua ni kita adalah berasal pada semua yang satu. Dalam diri kita ni sama dengan orang yang ada depan kita ni. Buat apa kita nak bergaduh? Buat apa kita nak benci? Kan? Ini falsafah yang biasa digunakan. Malah kalau siapa sempat dengan zaman, mungkin abang-abang kita ni sempat dengan apa? Hippies. Kan? Hippies. Hippies ni adalah trend muzik lah. Dia dalam dibawa dengan muzik, satu ideologi yang mana dia berkembang sekitar tahun 1960-an. The Beatles, kumpulan The Beatles kan. My Sweet Lord, apa semua lagu-lagu yang dikarang oleh nama apa penyanyi tu? Vokalis pada The Beatles ni? John Lennon. Dan satu lagi apa? Emerson tu? Dia ada seorang tu yang salah vokalis dia menyanyikan tentang My Sweet Lord, yang mana dia puja dewa-dewa Hindu dan sebagainya. Okey, sebab dia memang terkesan dengan aliran-aliran kebatinan ni. Hindu lah, yang core ada kebatinan Hindu lah. Dan kalau kita tengok, bila hippies ini berkembang, antara tema hippies bawa adalah keamanan, peace, love, kan? Love without limit dan sebagainya. Ini adalah aliran akidah-akidah daripada gerakan kebatinan. Dan fahaman pluralisme agama, terzahir terciptanya fahaman pluralisme agama daripada akidah ni. Dia bukan daripada liberalisme, liberalisme baru lagi. Liberalisme abad ke-15 berlaku di negara barat. Apabila mereka menjatuhkan gereja yang memerintah pada waktu itu, barulah terzahirnya idea falsafah liberalisme. Tetapi akidah pluralisme itu sebelum itu dah ada. Dah bawa oleh orang-orang dahulu yang mengamalkan ilmu kebatinan. Setengah orang kita ni bila dah bahas pluralisme agama, dia pergi pair dengan liberalisme, pluralisme. Sebenarnya dia orang tak capai maksud perbahasan hakikat kepada pluralisme agama tu. Sebab seriously, ketika saya nak memahami pluralisme agama dalam konteks wacana yang sedia ada ni, saya suka nak faham macam mana boleh wujudnya pluralisme agama dikaitkan liberalisme. Sebab akidah pluralisme agama tu sebelum tu dah ada. Untuk perbahasan pluralisme agama ni kena asingkan sebenarnya dengan gerakan liberalisme ni. Sebab liberalisme ni dia hanya membuka platform. Siapa-siapa aliran boleh bawa di atas platform liberalisme ni. Feminisme yang perjuang hak wanita boleh lalu bawah liberalisme. Hak asasi agama boleh lalu bawah liberalisme. Dan salah satunya pluralisme juga masuk guna platform liberalisme. Benda ni dah ada sebelum tu lagi. Jadi nak faham wujudnya pluralisme agama, kena faham ni. Kenapa? Bagaimana wujudnya orang yang faham bahawa semua manusia ini boleh sampai kepada hakikat kebenaran yang sama. Percaya semua orang ini akan kembali kepada jalan Tuhan yang sama. Sebab dia mereka faham ni ya. Sebab hakikat kita ni memang dasar daripada satu Tuhan yang sama. Satu roh yang sama. Itulah sebenarnya teras mereka. Okey? Dan yang memperjuangkan akidah pluralisme mengatakan kena sayang semua ni siapa? Antaranya fahaman Hindu. Antaranya fahaman New Age, New Thought. Gerakan-gerakan seperti Sufi Batini. Kan biasa gerakan Sufi Batini ni, saya lupa nak terangkan tentang Al-Hallaj tadi. Al-Hallaj ni memperkenal konsep wahdatul adyan. Menyatakan semua agama ni boleh wahdah, boleh di bawah kesatuan. Membenarkan apa yang ada dalam Buddha, membenarkan apa yang ada dalam Hindu, mengatakan semua agama-agama ini adalah berasal pada Tuhan yang sama. Itu apa yang dibawa oleh gerakan-gerakan Sufi Batini. Dia akan cuba nak bawa universal love ni. Semua kena sayang, tak kira mana agama ke sebagainya. Inilah akidah sebenarnya yang masuk melalui fahaman kebatinan. Termasuk apa yang dibawa oleh New Thought dan juga apa yang dibawa oleh gerakan New Age. Okey, baik. Keadaan mental seseorang dibawa ke alam manifestasi dan menjadikan pengalamannya dalam kehidupan seharian atau apa yang difikirkan itulah yang menjadi perolehi. Bagi gerakan New Thought, New Age
Dia nak mengatakan bahawa kita ni perlu memandu diri kita ni dengan diri kita sendiri. Tak perlu bergantung dengan orang lain. Kita boleh cari ilmu tu melalui diri kita. Melalui dengan amalan-amalan seperti ni, jnana yoga, melalui meditasi, pertapaan dan sebagainya. Sebab bila orang lakukan meditasi ni, dia akan sampai satu tahap, dia akan zauki, rasa. Kan, pernah dengar orang jenis cakap soal ilmu rasa ni? Kan? Dia kata, hang tak rasa lagi. Kan? Kalau hang rasa, hang baru faham. Nak faham benda tu, dia kena rasa dulu. Lepas tu dia kira, macam mana nak rasa sedap durian tu, kena rasa dulu kan. Dia sama juga, ilmu ni pun dia kata kena rasa juga. Inilah dimaksudkan, kalau pengamal-pengamal bobok batiniah ni, mereka akan menekankan soal rasa ni. Baik, bila seorang itu berlaku meditate, nak rasa ni kena meditate, kena meditasi, bertapa. Dia akan suruh kita bertapa atau kita pejam mata, dan dia akan bawa kita ni kepada satu pengamalan atau orang kata pengamalan yang kita dalam keadaan sepala sedar. Benda ni berlaku dalam aliran sebahagian tarekat ada berlaku, dan benda ni dalam program motivasi juga berlaku. Sehinggalah peserta tu atau orang yang mengamalkan benda tu, dia meditasi, dia duduk meditate sehingga dia boleh rasa diri dia ni pergi ke satu alam yang lain. Bersama dengan guru yang guide dia tu. Tiba-tiba dia rasa pengalaman tu, jumpa dengan tok guru dia, pergi. Nak pergi mana? Nak pergi zaman Nabi Ibrahim. Jom, kita pergi. Ada benda ni berlaku. Dalam istilah ni dia panggil astral projection. Benda ni benda baru tapi hakikatnya dia adalah daripada amalan-amalan yang trans, yang tak sedarkan diri tu, yang dibimbing di atas guru dia tu yang bercakap. Bayangkan apa yang tok guru dia sebut tu. Okey? Sebab mereka ni sampai satu tahap, dia suka kumpulan ni, dia suka memandulkan akal lah. Dia tak nak orang suka bertanya. Kumpulan-kumpulan macam ni. Semalam, 2 hari lepas, satu gerakan ajaran sesat. Ni gerakan ni daripada Perak. Bekas-bekas daripada gerakan ajaran sesat ni, dia datang berjumpa dengan kami dan bukti semua ada, video-video dia tunjuk macam mana pengamalan. Dia adalah gabungan ni berlaku ni satu bagi saya perkara yang baru. Biasanya kita dengar amalan-amalan kebatinan orang Melayu dulu kan. Yang ni amalan dalam gerakan New Age, yang ada dalam New Age ini dia gabung dengan rawatan syifa. So-called syifa lah. Okey, dengan bawa peserta ni dia bimbing dengan perjalanan roh. Dia akan suruh bercerita tentang konsep cakra, aura dan sebagainya dalam program medik syifa tu. Okey. Jadi salah satu peserta dia ni, dia bukan background agama. Tapi dia nak tahu betul ke apa yang Tok Guru dia duk bawa ni. Jadi dia bertanya lah. Dia kata betul ke apa tentang konsep roh yang duk cerita tentang roh. Sebab golongan batinah itu kan bincang soal roh. Dia akan cerita roh ni gini-gini, boleh berterbang, jumpa dengan roh wali ni, jumpa dengan roh sekian-sekian. Dia akan banyak bercerita benda-benda gaib ni. Okey? Ini atas simptom-simptom nak tahu kumpulan-kumpulan batiniah ni. Jadi bila kawan ni suka bertanya, last sekali dia kata jangan bertanya. Dia kata kamu ni perangai macam Wahabi. Tu dia kawan ni tak ada background agama, tak ada pernah ni, dia kena label Wahabi juga. Saya kata oh bagus punya cara. Saya macam tersentak terfikir dah kenapa dia orang ni bila orang bertanya sikit dia label pergi cok atas dahi kawan tu Wahabi. Sebab dan kawan ni tak pernah ada background agama, tak pernah belajar agama, dia pun terkejut dia kena label macam tu. Oleh pada tok guru dia. Sebab apa? Sebab bertanya. Dan untuk merobohkan gerakan-gerakan kebatinan ini adalah dengan minda yang sihat. Bertanya. Okey? Sebab kumpulan ni seperti mana yang sebut oleh New Talk tentang minda dan sebagainya. Sebab dengan membodohkan minda ni, dia boleh kontrol mind kita ni nak pergi mana. Dengan meditate tu, orang bila meditate, dia bawa pergi pengalaman macam-macam, jumpa dengan kawan tu, jumpa dengan wali tu, wali ni. Last kali dia akan cerita, oh, nak tahu tak siapa tu? Sebab kita rasa, orang yang lalu tu dia rasa. Lalu bila orang cerita pada dia, dia rasa macam, apa ni yang berlaku dekat dia ni? Ilmu apa ni? Kan, rasa macam special lah, orang lain tak ada. Dia yang rasa. Dan benda ni memang berlaku. Sahabat-sahabat cek lah tentang fahaman hipnosis ke, tentang apa amalan astral projection ke, amalan-amalan berjumpa dengan wali yang sebahagian dalam New Age amalkan, memang dilakukan oleh seluruh dunia. Dalam yoga ke, dalam Hindu ke, semua dia buat benda ni. Sebab itulah cara dia boleh meyakinkan kepada pengikut dia. Kawan ni minda ni. Tak tahu macam mana salah satu cara tentang hipnosis ni. Bagaimana kita nak menangkis daripada kena pukau.
Ini hasil daripada kajian saya, hasil pada pengalaman saya. Saya tak belajar pukau lah, saya tak belajar hipnosis, tapi ambil tahu choice of word tu, kan. Jadi dalam pukau ni, macam mana dia nak kawal minda seseorang supaya orang ni boleh ikut dia, adalah dia akan cuba menaifkan seseorang itu dengan senaif-naif mungkin. Macam mana? Pernah dengar tak kalau orang ada program motivasi yang aliran ni, bukan motivasi yang tak ada kaitan dengan aliran ni, yang aliran ni, yang bawa New Age ni. Dia akan bawa kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena selalu positif. Bila jadi isu apa, kena bencana, kena hina kat orang, kena marah orang, maki ke apa semua ni, kita selalu kena positif. Kalau istilah psikologi yang sebenar-benar psikologi, dia kata amalan ni kenal sebagai toxicity psychology. Okay, positivity, toxic positivity, toxic positivity. Yang mana dia akan pergi kepada extremely untuk supaya orang ni positif. Kena macam mana hidup kita, apa sikit? Oh, kita kena positif, apa semua. Sampai satu tahap, kalau saudara sedar apa yang dimaksudkan kena positif, tak kena tempat ni, dia akan membodohkan orang ni, kena warnanya, kena curi barang apa semua, tak nak fight. Tak apalah positif. Bila orang tu dah sampai tahap naif macam tu, lagi senang nak kontrol minda dia. Lagi senang dia nak letak bawah kaki dia. Lagi senang dia nak guna, nak faham duit ke, nak buat apa ke, bila dapat kontrol minda. Itu je sifat untuk hipnosis. Untuk nak pukau orang ni, dia perlukan orang tu naif dulu baru dia boleh pukau. Kalau orang ni jenis bukan sangka jahat, waspada. Kan? Bukan kita dalam Islam kita nak ada waspada. Kena ada zon pada orang ni, ada sangkaan untuk keselamatan dan sebagainya. Kena ada, kena cerdik. Okey? Bila datang orang pengamal pukau, berdepan dengan orang yang ada jenis sangkaan pada orang ni, ataupun orang yang jenis berhati-hati waspada ni, dia sukar untuk nak kawal minda untuk memukau orang tu. Lagi teruk, orang tu jenis perangai, contoh perangai dia suka maki orang kan. Sebab tu kalau tengok, mungkinlah sahabat-sahabat yang pernah ada kawan-kawan yang kena pukau, perasan tak kawan yang biasa kena pukau ni, dia jenis luruh bendul, bahasa kasar lah. Yang jenis luruh, yang jenis cakap apa-apa, jenis baik sangat kat orang. Dia akan senang untuk kena control mind. Hipnosis ni. Dan salah satu cara untuk hipnosis, dalam program biasa ni dibawa oleh New Talk, gerakan-gerakan New Age ni, kalau sahabat-sahabat nak tahu detect dia macam mana, okay, dia akan ajar satu benda. Dia akan bagi satu kaedah ni, kaedah umum bagi bagaimana nak hipnosis orang. Okey. Baik, kita try. Cuba sahabat semua pejam mata. Pejam mata semua. Pejam mata. Tak buka eh. Semua pejam mata. Okey, pejam mata. Tarik nafas. Sebut hu. Tak ada bunyi. Kena ada bunyi. Baik, saya nak tanya, kenapa sahabat-sahabat buat? Saya puji yang mana tak buat. Kamera jangan hala kepada peserta kita. Kita aja. Kenapa ada yang buat? Siapa saya ni? Buka mata, boleh buka mata. Kenapa sahabat buat benda ni? Kenapa kena ikut kata-kata saya untuk pejam mata, tarik nafas, sebut hu? Kenapa buat? Percaya saya. Tak ada sangkaan buruk pada saya. Yang tu kena belanja nasi kandar tu. Sebab apa sahabat-sahabat semua buat bila saya? Tak soal ke kenapa kena buat macam ni? Amalan apa nak buat ni? Pejam mata ni? Pelik kan? Kenapa tak soal benda tu? Pernah tak biasa benda ni laku dalam program motivasi? Pejam mata, bayangkan. Kan? Untuk nak hipnosis, apa semua, basic dia adalah untuk auditory ni dengan visualisasi perlu di-enhance, perlu diperkuatkan. Bila orang tu dia visualisasi kuat dan sebagainya, dengar apa orang sebut, pejam mata dan sebagainya, sampai satu tahap dia klik di tangan, kita akan fall into trance, separa sedar. Separa sedar dan separa sedar ni, dia kata apa, kita boleh ikut apa yang dia buat. Dia boleh hilangkan sebahagian memori kita, masuk memori yang tak pernah ada dalam kepala kita. Berlaku.
dalam hipnosis ni. Inilah amalan yang sudah sekian lama dah ada ni. Orang Hindu dia panggil sleep temple. Orang Hindu dah buat. Orang Mesir kuno dulu dah buat benda ni. Rawatan melalui hipnosis ni. Orang putus tangan ni, kudung tangan sebelah ni, pergi jumpa dengan Sami Hindu. Sami Hindu hipnosis dia rasa seperti ada tangan. Macam mana tu? Dia masukkan memori lain kepada minda seseorang. Dan untuk paling basic sekali nak hipnosis orang, macam tadi. Kalau orang senang-senang minta pejam mata apa semua, soal lah kenapa nak pejam mata ni. Apa tak payah buat dia? Apa masalah nak pejam mata, nak kena sebut apa orang ikut? Kan? Tak salah kan? Benda tu boleh kita persoalkan, boleh kita tak nak ikut seseorang yang kita rasa benda tu sanksi. Betul tak? Ini antara kalau sahabat-sahabat ada waspada macam ni, antara paling sukar, dia boleh reduce untuk dihipnosis. Sebab itulah program motivasi ni bila dia buat toxic positivity, salah satu lah saya rasa adalah untuk nak control mind. Supaya kamu ni boleh bersama dengan kami sehingga dia boleh wujud satu kultus, satu gerakan yang memuja kumpulan dia. Rela berkorban atas dia. Dia ni guru yang boleh bawa bimbing spiritual dan sebagainya, boleh bawa keuntungan dan sebagainya. Dia akan pergi tahap macam tu. Bahaya sebenarnya. Okey, jadi lepas ni kalau program motivasi minta pejam mata, saya buka. Dan minta ini adalah form of hypnosis. Macam mana cara nak hipnosis orang? Salah satunya basic adalah pejam mata. Okey, baik. Dia tak semualah benda tu boleh orang kata dia nak hipnosis, tetapi syarat untuk hipnosis tu kena buat macam tu. Dia boleh jadi. Sebab mula-mula saya boleh okey, kita pejam mata, bayang mak ayah apa semua. Mungkin sahabat-sahabat mungkin boleh ikut. Okey, nak menangis bersama kan. Tengah-tengah program motivasi. Okey, untuk yang tu mungkin kita rasa okey bagusnya program visualisasi ni, auditori apa yang dia nak cakap ni. Step kedua, sahabat-sahabat dia nak guna modal yang sama. Dia pergi step kedua. Yang pertama tadi dah ikut, peluang untuk ikut yang kedua ada chance tak? Ada. Apa dia nak nak faham duit? Mungkin dia boleh fikir tahap tu. Ataupun apa, dia nak bawa kepada tahap yang lebih lagi. Sehingga berlaku trans, tak sedarkan diri, dia boleh buat. Bagi master-master yang mengamalkan ilmu kebatinan ni. Okey? Benda ni biasa berlaku. Control mind, dia punya core. Okay. Baik, betul. Kalau kita tengok dalam dunia barat, mereka menggunakan hipnosis ni untuk dalam tujuan medikal. Antaranya dalam medikal Amerika Syarikat memang ada iktiraf hipnosis. Sebab mereka tidak ada syariat, kan? Itu berbeza dengan kita. Ada larangan tak tentang pukau ni? Apa dalil hadis? Yang sebab pukau ni dia melibatkan perkataan ataupun dengan mata dan sebagainya. Dia boleh buat antara berapa diri dia akan enhance 5 diri rasa ni. Diri apa? Dia mendengar, melihat sebagainya, dia akan tekankan 5 benda ni. Untuk dia nak buat kita ni boleh ikut apa yang dia suruh. Baik, kalau dalam hadis pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ketika datangnya 2 orang lelaki daripada timur. Datang lelaki daripada timur, dia berkhutbah dalam satu sebahagian riwayat mengatakan dalam khutbah nikah. Dia berbicara, berucap. Sehingga ramai sahabat-sahabat ketika itu yang ada pada waktu itu terpukau dengan ucapan dia. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa innal minal bayanu sihr. Sesungguhnya pada ucapan itu adanya sihir. Baik. Dalam perbahasan antara syarah kepada hadis ni saya ambil saya rujuk kepada Syekh Saleh Ibn Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari. Saya tertarik dengan syarah dia tu sebab dia menerangkan bahawa apakah dimaksudkan sihir pada ucapan khutbah yang dimaksudkan ketika zaman tu. 2 lelaki daripada timur yang datang ni. Syekh Saleh Utsaimin katakan pertama, kemungkinan dia adalah terpukau, mesmerized, kan? Mesmerizing kan jenis. Oh, terpegung tengok ucapan dia. Itu boleh dimasukkan sihir. Tetapi pada tahqiq yang dimasukkan oleh Syekh Saleh Utsaimin dalam syarah hadis ini, dia mengatakan bahawa yang kedua, dia kata dengan melalui ucapan juga boleh memukau, boleh menyihir orang.
Dan kerana Syekh Saleh Utsaimin antara orang yang strict dalam isu-isu macam ni, isu sihir, isu tentang dukun dan sebagainya, saya rasa beliau ni antara yang mendalami tentang isu-isu ilmu-ilmu kebatinan ni. Untuk dia nak cut, dia akan putuskan hubungan terus tentang ilmu-ilmu kebatinan. Jadi melalui hadis ni menerangkan bahawa orang boleh buat sihir dengan ucapan. Dan itulah apa yang dibawa oleh dalam hipnosis. Meladu sihir memang ada. Hipnosis, pukau tu sihir lah. Kita yang rasa macam rasa dinormalisasikan seolah-olah macam pukau tu bunyi macam jahat sangat kan. Bunyi macam teruk sangat, bunyi hipnosis macam modern sikit. Inilah perangai New Age, dia suka tukar istilah-istilah bagi nampak modern. Okey? Dan benda ni berlaku. Dan kalau kita tengok bagaimana benda ni seolah-olah dinampak sebagai saintifik ataupun dimodernkan, dalam hipnosis inilah mula dikembangkan wujudnya konsep NLP, Neuro Saraf Linguistik. Okey? Cakapan bahasa, programming atau cara bagaimana nak urus untuk nak mempengaruhi seseorang bercakap. Sebab NLP ni tujuannya apa? Untuk bagaimana dia nak memukau seseorang itu supaya dengar apa yang dia cakap. Ni marah. Nanti subjek NLP ada, nanti kita pergi kepada NLP. Cuma nak ceritanya apa yang mereka buat ni, mereka sangat menekankan tentang pukau ni, hipnosis. Boleh ya? Baik. Daripada apa yang kita bincangkan tadi, yang ni kena beri sikit. Tentang mengatakan minda ni boleh merawat orang sakit dan sebagainya, daripada ucapan kita boleh merawat orang dan sebagainya, boleh menyembuhkan penyakit. Dari sinilah dari fahaman New Talk ini wujudnya seorang tokoh. Okey, kalau sahabat-sahabat buka dalam buku muka surat ke 72, tak silap, 73. Okey, yang mana wujudnya seorang lelaki nama Wallace D. Wattles. Wallace D. Wattles ni, dia menulis satu buku bernama The Science of Getting Rich. Di sinilah masuk dunia perniagaan. Yang tadi New Talk, dia hanya berbicara soal menyembuhkan manusia, yang mana dengan minda, dengan cara hipnosis dan sebagainya boleh menyembuhkan manusia. Jadi si Wallace ni, dia fikir kalaulah dengan hipnosis ataupun dengan ajaran New Talk ini boleh menjemput kesihatan, boleh menyembuhkan orang, maka kenapa tidak kepada perniagaan? Daripada konsep New Talk ini, dia tukar balik, dia hanya tambah bagaimana nak, daripada kita nak tarik kesihatan, kita tarik kekayaan. Inilah buku pertama yang mula masuk ke dalam dunia bisnes, sehingga berkembangnya gerakan-gerakan bisnes guru, gerakan-gerakan seperti The Secret, Rhonda Byrne, yang duk masuk program-program motivasi, program-program perniagaan. Inilah dia punya godfather dia. Okey, Wallace ni. Okey, jadi bila dia nak bawa benda tu, dia bawa satu konsep mengatakan bahawa dia kata setiap orang ni boleh menjemput, sebab kita ni hidup ni wahdah, kesatuan kan. Kita minda kita ni saling berinteraksi dengan yang lain-lain. Belum ni konsep law of attraction lah. Senang kita law of attraction. Jadi dengan minda kita ni, kita boleh tarik apa yang kita nak. Kita tarik kesihatan, kita boleh tarik kekayaan. Orang Melayu pun ada dulu. Tak perlu belajar New Age pun dah ada amal ilmu kebatinan untuk menarik kekayaan. Apa dia? Pelari. Bukan nak kaya meniaga pelari. Ambil daripada mana? Bomo. Sekarang ni tukar, ambil pada ustaz pelari ni. Gaya kebatinan dia pandai tak? Dia ikut rentak lah, tengok dengan orang yang ni. Ni golongan kebatiniah lah, antara golongan yang paling dinamik. Dia paling boleh bermuka-muka, boleh masuk mana-mana aliran. Dia masuk dalam Kristian, rosak agama Kristian, dia pergi ke barat, dia boleh dakwah orang barat tu mengamalkan yoga. Sehingga boleh hampir di Amerika Syarikat, permainan New Age ni, sehingga hampir nak menghindukan separuh rakyat Amerika Syarikat pada tahun 1960-an. Ini kenapa isu New Age ini di-highlight oleh masyarakat Syarikat Barat. Sebab mereka menerima dulu. Yang datang sana bukan yang jenis cai-cai punya, yang pekat punya ni, Hindu punya pergi. Kalau sahabat tengok ada gerakan missionary Hindu selepas pada New Talk. Missionary Hindu ke dunia Barat. Mereka pergi sana, mereka promote yoga dan sebagainya, dan akidah ni.
Mereka masuk. Yang orang tengah stres, tengah fikir macam-macam, ni yang dia bawa masuk. Hakikatnya Tuhan berada di diri kamu. Nak macam nak enhance? Jom yoga bersama. Lepas tu dia package yoga tu atas tema kesihatan, atas tema apa dia lagi? Macam-macam. Kan, senaman dan sebagainya. Sedangkan hakikat yoga itu adalah ritual. Ritual paling kuno sekali dalam amalan kebatinan. Meditasi lah. Okey? Baik. Lepas pada ni, kita masuk kepada gerakan Theosophical Society. Juga sahabat boleh baca, saya tak nak terang panjang. Sebab banyak video-video saya menerangkan tentang gerakan Theosophical ni. Boleh rujuk situ. Dan mereka ni antara gerakan yang orang kata mensistematikkan fahaman-fahaman kebatinan ni. Dulu tak ada tentang horoskop zodiak ni. Sebelum abang kita kat Kelantan tu bercakap pun, dulu tak apa famous benda ni. Zodiak ni. Bila famous? Bila datangnya gerakan Theosophical Society ni. Yang mana diasaskan oleh Henry Olcott dan juga Helena Blavatsky. Okey. Dia juga kumpul semua amalan kebatinan yang ada mana-mana negara, dia kutip habis. Yang dekat Amerika, dia kutip dekat India, dia kutip dekat mana. Cuma masa tu tak sampai ke tanah Melayu lagi. Dia kutip habis mana ada yang dia dapat, maka dia kumpulkan, dia rojakkan habis, dia bagi brand baru. Dulu astrologi tak macam kita faham. Sekarang ni zodiak tengok siapa dia lahir pada bulan sekian, ramalan dia gini-gini. Dulu mana ada? Ni, Theosophical Society yang menjenamakan kembali zodiak ni. Okey, dia cuba nak mengarus-perdanakan, dia nak menghidupkan balik amalan kebatinan ni supaya diterima oleh masyarakat dunia. Maka dia cuba menyantaikan amalan kebatinan ni kepada dunia-dunia masyarakat kita. Numerologi umpamanya buat azimat, wafak. Tahu wafak? Nun, Ra, Da, Ta, Mim ya. Duk asing-asing, mas tengok. Itu wafak lah, kalau istilah kita memang azimat lah. Okey, numerologi yang digunakan oleh masyarakat barat. Dia mencuba menormalisasikan numerologi melalui Theosophical Society. Duk sebarlah program-program motivasi. Nama awak apa? Daripada nama kita tu dia kira-kira dapat nombor. Okey, ini dia akan dapat, dia akan ramal nama kita ni, nombor kita ni akan dapat ong ke tak ong. Itu dia akan pergi. Itulah mereka cuba menormalisasikan sihir. Wafak tu sihir. Sebelum Mak Saleh ni gerakan New Age bawa masuk dunia Islam, dalam gerakan kebatinan orang Islam dulu dah ada ke? Ada. Antaranya tokoh Ahmad Al-Buni, Syamsul Ma'arif Al-Kubra tu. Sihir apa tak diajar dalam tu. Benda ni juga masuk dalam dunia orang Melayu. Tulis kitab Mujarabat. Lepas tu sandar nama Imam Al-Ghazali. nak lariskan benda tu. Oh ni Imam Ghazali ajar buat wafak ni. Orang yang mengaji kitab-kitab Imam Ghazali pening, mana pula ada jumpa kan? Ini cara-cara mereka nak cuba nak normalisasikan amalan sihir kepada masyarakat kita. Okey? Itulah apa yang dilakukan oleh Theosophical Society. Dan sehinggalah sebelum berlakunya memuncak seperti saya masukkan di gerakan New Age ini adalah kemasukan missionary Hindu. Hindu ni lakukan missionary Baik, Hindu mana yang lakukan missionary? Main nak terangkan sikit Sebab ni dia bukan hanya dekat barat, dekat Malaysia ni berlambak mereka ni. Missionary Hindu. Hasil kajian yang saya usahakan mencari gerakan-gerakan antarabangsa missionary Hindu di Malaysia tidak kurang daripada 40 gerakan. Dan sebahagian mereka yang telah membentuk agama baru dalam gerakan missionary Hindu ni. Sebab dalam Hindu ni dia mudah untuk cipta satu gerakan agama baru. Sebab bila seseorang itu mendakwa diri dia Tuhan, maka apa ucapan dia itu adalah kalam wahyu. Itu akan dijadikan sebagai kitab suci. Dan pada kitab suci itulah akan membentuknya struktur, mewujudkan bentuk agama baru. Okey? Baik. Missionary Hindu yang paling berjaya, akidah mana? Akidah ni. Dalam buku saya terangkan. Advaita Vedanta. Advaita ni maksudnya non-dualism. Wadah. Semua ni adalah Tuhan. Okey? Baik. Akidah ni, Advaita Vedanta, orang amalan kebatinan, mereka ni antara form yang boleh pergi kepada tidak menyembah patung. Ni, aliran Hindu ni,
Dia tak sembah patung Kalau kita jumpa yang batu cave tu, yang tu jenis sembah patung. Yang tu aliran lain. Dia banyak school of thought dalam Hindu ni. Dan sebahagian besar mereka adalah daripada ni. Yang jenis tak sembah patung. Sebab apa tak sembah patung? Nak buat apa sembah Tuhan? Sebab dalam diri kita ada Tuhan. Simple as that. Itu adalah apa yang dibawa oleh Advaita Vedanta. Jadi kumpulan ni, bila dia pergi luar ke negara seperti Amerika Syarikat contoh. Amerika ni negara yang ramai orang yang berkata intelek lah. Orang yang terbuka, yang nak kepada spiritual sebagainya. Orang Amerika ni, kalau bunyi form of sembah berhala, sembah patung, mungkin mereka tak akan terima. Kalau Hindu yang sampai kepada mereka tu adalah Hindu yang sembah patung. Tetapi Hindu yang sampai kepada mereka adalah Hindu yang memuja diri sendiri. Pada ketika itu abad ke-18 si seorang suami, orang pertama yang melebarkan pengaruh Hindu ke Amerika Syarikat adalah bernama Swami Vivekananda. Okey. Dia ni aliran ni. Aliran Wahdatul Wujud. Senang. Senang tu kan? Ni akidah Wahdatul Wujud. Sahabat baca Advaita Vedanta sebiji sama, itulah akidah Wahdatul Wujud. Sebab konsep dia sama ni. Pattern adik-beradik sama. Okey. Jadi Swami Vivekananda bila dia pergi ke Amerika Syarikat, dia memberi satu ucapan dalam program dia panggil Parlimen Agama di Chicago pada 1853. Okey. Dia memberi ucapan, kalau sahabat-sahabat tengok dalam buku ni pada muka surat ke-82. Okey. Saya dah petik antara ucapan yang dibawa oleh Swami Vivekananda. Apa dia sebut? I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religion as true. Dia bukan sahaja isu toleransi. Nak kata semua agama betul pun boleh. Sebab apa? Sebab ni, semua ni adalah hasil daripada Tuhan yang sama, wahdah. Ini akidah dia. Hasil daripada ucapan dia dah menyebabkan meletup di dunia Amerika sehingga dia disanjung. Diangkat seolah macam satu figure yang baru, yang orang kata orang Amerika tertunggu-tunggu untuk nak pelajari apakah falsafah dan juga akidah yang dibawa oleh Swami Vivekananda. Sehingga dia berjaya melebarkan pengaruh dia hingga dia berkembang di Amerika Syarikat. Lepas pada zaman Swami Vivekananda, dia adalah pembuka jalan. Lepas tu yang lain-lain tak akan tengok saja kan. Serbu masuk juga, antaranya adalah para Mahamsa. Paramahansa Yogananda. Buku-buku dia famous Kalau pergi ke Kino ke, pergi ke Popular ke, MPH, buku dia antara yang biasa akan dipromot sebagai bahagian depan sekali. Paramahansa Yogananda. Sebab Google dapat gambar dia. Okey, dan buku ni pada. Dia pergi Amerika Syarikat, perangai orang ajaran kebatinan ni dia suka dinamik kan. Dia pergi Amerika Syarikat, dia Hindu, tapi dia pakai salib. Dalam buku ni ada saya tunjuk gambar dia. Buku surat 85. Dia pakai salib, dia buat satu temple, semua agama boleh bersemayang, boleh bersolat, boleh bermeditasi di dalam temple dia. Dia nak bawa image pluralism agama. Memang itu akidah dia. Bagi dia tak salah. Memang tak bercanggah pun dengan konsep akidah dia. Lalu dia pergi, dia nak tarik hati orang Kristian di dunia barat. Lalu dia pun cuba appearance, letak gambar Jesus, pakai salib. Dia kata kamu tetap sebagai seorang Kristian, tetapi kamu akan jadi orang Kristian lebih baik jika apa? Jika kamu melakukan meditasi, yoga. Dan dia dikenali sebagai the father of the yoga in the Western. Dia lah orang yang bawa yoga ke dunia barat, yang mempopularkan, yang memfenomenakan yoga di dunia barat. Okey? Swami Paramahamsa Yogananda ni. Dan dia sampai tahap mengaku sebagai dia sebagai Tuhan. Okey? Ini antara kita tengok bagaimana usaha-usaha mereka dalam menyebarkan aliran mereka, fahaman mereka melalui yoga. Lepas tu tukar istilah kesihatan dan sebagainya. Dia boleh daripada yoga. Awal kita orang yang melakukan yoga, dia boleh doktrinkan apa dalam yoga tu. Dia nak masukkan aliran apa? Nak masuk falsafah jnana yoga, nak masuk falsafah karma yoga, boleh. Sebab dia akan masuk dengan akidah-akidah kebatinan tu melalui dengan amalan yoga. Orang lipat kaki tu, kan?
Orang nampak? Sebab yoga ni banyak jenis. Saya dah baca buku yang Dr. Prof. Abdul Fattah Harun tentang yoga. Sebab dia antara yang terlibat secara langsung lah dalam memfatwakan pengharuman yoga. Dalam buku Prof ni, tak apalah, ini sekadar perbincangan. Sahabat-sahabat boleh buat penelitian balik. Saya tak anggap sebagai kritikan, tetapi pada saya adalah antara perkara boleh diperbaiki adalah bila Prof. Abdul Fattah Harun dia meletakkan seolah-olah yoga tu perlu kena lipat badan. Macam bentuk senaman tu, dia panggil Hatha Yoga. Yoga ni banyak form Hatha Yoga. Yang ni yang jenis lipat badan ni, dia panggil asana. Asana ni form, dia lipat badan, jenis tunggi terbalik sebagainya. Itu adalah dia panggil Hatha Yoga. Tetapi the basic sebenarnya yoga ni adalah dia panggil sebagai lotus position ataupun Padmasana. Padmasana ataupun lotus position ni adalah basic bagi yoga. Apa dia? Duduk sila, tangan macam ni. Orang kita dia bezakan seolah itu tu meditasi, dia kata. Tak, sebenarnya itulah yoga. Form of paling basic sekali yoga adalah lotus position. Dia jangan anggap bila yoga tu hanya lipat badan. Tak, lipat badan tu ni Hatha Yoga. Berbeza. Yang masuk dalam orang kata promosi melalui kesihatan yang ni. Tapi melalui yang ni dia boleh pergi kepada falsafah-falsafah yoga sehingga kepada konsep bergabungnya roh Atman dalam diri dengan Brahman. Dia akan pergi situ. Sebab perkataan yoga itu sendiri adalah maksudnya menyatu, union. Okey? Nampak itu? Baik. Jadi bila Hindu ni tersebar melalui yoga sebagainya dengan fatwa yang sedia ada pada tahun 2008 itu adalah sebenarnya tepat pada masanya. Sebab masa tu tengah kuat masuk dan sahabat-sahabat boleh buat research. Kalau dalam buku ni sebahagian saya terangkan beberapa gerakan agama baru yang datang ni promosi yoga di Malaysia. Antaranya Sahaja Yoga. Bunyi macam tu gerakan yoga. Tak, sebenarnya agama. Dia datang tu si makcik yang mengaku pengasas kepada gerakan dia ni, mengaku dia ni adalah Tuhan. Dan dia sebut, dia kata Sayyidina Ali ni adalah jelmaan daripada Dewi ni. Dia kata Siti Fatimah jelmaan Dewi ni. Sampai dia habis nak sentuh pasal akidah Islam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia nak tarik orang selain daripada agama kebatinan ni untuk supaya menerima amalan sahaja yoga dia tu. Sahaja yoga. Sahabat boleh tengok. Dan dia adalah agama. Datang bertapak ke Malaysia, aktif berkembang di Malaysia. Okey, dan form mereka ni memang form missionary. Jangan kita faham hanya missionary Kristian saja, tak. Orang yang mengamal ilmu kebatinan juga adalah missionary. Mereka juga melakukan dayah. Okey? Baik. Lepas daripada habis kita bagaimana mereka berkembang di barat, dari sinilah tokoh-tokoh Kristian di dunia barat mereka mula menentang fahaman-fahaman kebatinan Hindu ni. Okey, antara Dave A. Hunt, antara saya baca buku dia sebab dia antara orang yang terawal membalas balik hujah-hujah dan juga amalan-amalan misioneri Hindu ke dunia barat. Jadi masyarakat barat, Kristian dulu yang sebenarnya yang berdepan dengan gerakan New Age ni. Gerakan-gerakan kebatinan barat ni. Mereka dulu berdepan dan mereka dulu menjawab. Dan lepas tu barulah dikembangkan oleh masyarakat kita. Sehingga kalau dah bahasa Arab, Harakatul Asrar Jadid, gerakan gerakan New Age movement ni. Dalam bahasa Arab, Harakatul Asrar Jadid. Okey, jadi itulah antara kata tengok silibus sekarang dah banyak dalam bahasa Arab tentang gerakan-gerakan New Age ni. Dan pada tahun 1970-an, bila orang kata dah ada penentangan dan sebagainya, barulah wujud fenomena New Age Movement. Sebab tahun tu, dia dah nak masuk ke tahun 2000. Daripada Buruj tadi, nak masuk ke Pisces tadi, Pisces ke Aquarius, dan situlah dia kata, kita dah nak masuk tahun baru, inilah tahun kebangkitan kita. Itulah jadi fenomena New Age. Hakikatnya perempuan ni, sama je, bukan dia budak-budak baru. Akidah lama lah, akidah kebatinan daripada zaman-zaman dulu lagi. Mereka berkembang. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi kepada bab keempat. Saya rasa kita boleh rehat 10 minit dulu. Saya ni kira mengah ni. Kita
kita rehat 10 minit. Nah, insyaAllah kita masuk kepada bab keempat nanti tentang kepercayaan dan amalan New Age. Yang ni kita akan detail sikit. Apakah perkara-perkara yang berjaya disebarkan masuk ke negara kita. Wallahu a'lam.